Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita bersama saya, Zulfitri Yusof, di Hari Raya yang ketiga ini. Bagi anda yang mengikuti cerita, inilah rancangannya yang memberikan kisah ataupun penceritaan di sebalik rakan-rakan wartawan, penerbit dan juga warga kerja Astro Awani untuk mendapatkan bahan berita dan juga bahan untuk anda tonton baik di 501 Awani dan juga di astroawani.com. Dan sempena musim perayaan, lazimnya bagi kehidupan seorang wartawan ataupun warga media di Malaysia, bukan sahaja di Astro Awani, cuti-cuti perayaan panjang seperti Hari Raya Aidilfitri ini adalah satu tempoh yang mencabar buat mereka yang bekerja, tetapi mereka yang dapat cuti juga menggalas tanggungjawab dan juga amanah yang begitu besar untuk menyiapkan ataupun untuk menerbitkan bahan-bahan berita sebelum mereka pulang berhari raya. Tapi hari ini saya nak bersama dengan seorang rakan wartawan, Faris Azman. Faris Azman keluar cerita semalam raya kedua, tapi dia pergi cerita pasal orang yang berhari raya tanpa air. Tapi hari ini tak adalah isu besar yang terjadi dalam negara ini, bahan beritanya, kerana semuanya masih lagi seronok beraya kecuali cerita mengenai kesesakan lalu lintas saja. Faris Azman, saya ingin korek cerita anda. Bekerja di Hari Raya Aidilfitri bukan satu perkara yang asing bagi wartawan seperti Faris Azman. Tapi tahun ni orang kata raya mengejut. Walaupun keputusan itu taklah mengejut sangat sebenarnya. Tapi ramai yang ada perancangan, tetapi apabila Hari Raya itu lebih awal diumumkan pada hari Isnin, ada juga perancangan yang perlu diatur ataupun diberikan ubah suai sebagainya. Faris Azman, bagaimana pengalaman bekerja dan juga berhari raya pada Syawal tahun ini? Faris Azman kampung di Melaka, Alor Gajah, tak dapat balik raya, tapi hari itu tinjauan udara, dia dapat tengok rumah daripada atas udara dan sanggup pecut balik beraya di malam raya dan bekerja di esok harinya. Cerita pengalaman raya tahun ini. Baik, Zul, itulah sebenarnya raya tahun ini, raya yang saya katakan paling epik, paling bersejarah sebenarnya. Kalau ikutkan setiap tahun kita buat tinjauan udara untuk melihat bagaimana aliran trafik kan, daripada tepi jalan, tepi highway, kita pergilah naik helikopter bersama dengan PDRM. Baru-baru ini dengan pasukan gerakan udara PDRM, di mana saya diberikan peluang untuk naik. Jadi tak sangka sebenarnya sehari ataupun 2 hari sebelum pengumuman penyimpan mohon besar Raja-Raja mengenai dengan Hari Raya jatuh pada hari Isnin, pada masa sama saya dari segi perancangan itu kita cuma nak melihat bagaimana aliran trafik. Jadi perancangan sendiri, di mana persiapan sendiri macam baju raya saya pun telah pun siap awal. Tapi saya pun ada juga dekat sini kan banyak sale dekat KL, dekat Jalan Tar. Jadi ada juga keluarga-keluarga saya punya baju raya dah dibeli tapi hendak dihantar ke Melaka. Baju yang last sekali baju mak saya, di mana jubah rayanya tidak lagi dapat dibeli pada awal. Dan saya ingat pada 2 hari bulan tu saya nak belilah baju raya, dan 3 hari bulan tu mungkin 2 hari bulan malam tu pergi hantar dan 3 hari bulan kita kerja. Pada masa sama juga apabila 2 hari bulan raya, Zul, sebenarnya segala persiapan aturan terpaksa dipinda dan agak kelang kabut pada awalnya, di mana saya pada 2 hari bulan apabila katanya raya, malam tu sebenarnya malam 1 hari bulan tu dan nak tahu dia raya ke tak, bila dah diumumkan saya terus lari pada jam lebih kurang tak silap saya jam 11 malam. So, saya pergi ke PKNS, saya cari jubah mak saya sebab mak saya pun telefon, dia cakap tak dapatlah beraya dengan baju baru. Saya agak sedih lah sebab memang dia dah cari di Melaka tapi tak jumpa. Jadi saya dah janji pada 2 hari bulan tu saya nak beli. Malam tu juga saya pergi ke PKNS, cari baju raya, dapat 2 pasang. Saya terus pecut masuk highway, walaupun saya tahu agak jam, lebih kurang 2 jam, 3 jam baru sampai dekat 2 pagi sampai ke Melaka. Saya bagikan baju raya dan selepas tu tolong apa yang patut 3 pagi sebenarnya, Zul, pergi ke pasar mengambil ayam sebab keadaan ni agak kelang kelibut kan. Pergi ke pasar mengambil ayam untuk dimasak. Jadi bantu-bantu apa patut. Pagi tu saya terus lari balik ke office dan untuk bekerja. Dan pada masa yang sama sebenarnya nak menceritakan seperti mana visual ni tinjauan udara saya katakan tadi daripada PGU. Bertahun-tahun sebenarnya, Zul, saya naik helikopter untuk melihat aliran trafik. Tidak pernah saya melintas atas rumah sendiri. Tapi kali ini saya betul-betul daripada Lembah Kelang kita pergi ke Tangkak, tapi mengikut alur Gajah Melaka tu. Jadi saya terfikir, saya kata kepada kapten tu, kita kat mana sekarang?
kapten tu kata, kita di Melaka, di Alor Gajah. Okey, di Alor Gajah. Di belah mana? Di Pengkalan. Saya tengok bawah betul-betul baru saja melepasi rumah mak dan ayah saya. Jadi sebabkan kita bekerja di hari raya, jadi agak sebab jugalah pada masa yang sama tengok termenung kejap. Oh, Tak apalah, maksudnya kita bukan cakap, sengaja lah lalu hari atas keempat, rumah hari sendiri. kelima, bila dah cuti. Ya, betul. Sebab rumah saya betul-betul di tepi highway. Secara kebetulan. Jadi memang helikopter itu akan berlalu di tepi lebuh raya, termasuklah di tepi rumah saya sebenarnya. Dan ayah saya masa tu ada di rumah. Dia katakan ada dengar helikopter, mungkin itu adik kot, sebab dia panggil saya adik. Mungkin tu adik kot. So dia ada rakam juga dan betul. Tepat sekali saya baru jalan dekat atas rumah dengan naik helikopter untuk tinjauan udara sebenarnya, Zul. Hindustan nak cerita Faris ni macam Kabi Kushi Kabi Gem. Tapi Faris, mungkin ramai yang tidak mengetahui dan juga mungkin kita berkongsikan juga kepada penonton pada hari ini. Ada cara dan juga ada bukanlah pengorbanan terlalu besar yang dilakukan oleh kita. Ianya masih lagi boleh diuruskan. Ramai yang apabila hari raya dan juga musim-musim perayaan ini, ada banyak perkara yang dilakukan terlampau tertekan. Tapi bagi wartawan dan juga warga media, bagaimana nak menguruskan, ada tak semua benda kita dapat, tapi ada juga keseronokan Aidilfitri itu boleh kita nikmati sedikit dan juga kita ada perkara yang kita perlu bertimbang rasa bersama rakan-rakan lain. Bagaimana untuk memastikan bahawa balance antara kedua-duanya, ada keseimbangan walaupun sedikit susah. Mungkin Faris dapat ceritakan kerana ini adalah realiti mereka yang bekerja bukannya shift biasa, bukannya kehidupan office hour contohnya, wartawan, mereka yang berada di barisan hadapan. Mungkin cerita ini mungkin dapat dikongsikan Faris, bagaimana berhari raya tapi dalam masa sama dapat mengimbangkan sambutan dan juga tuntutan kerja itu dalam masa yang sama. Ini yang amat perlu, amat penting sebenarnya sebagai seorang wartawan. Apabila kita dah menjadi seorang wartawan, hidup kita ni seperti ini, Zul. Setiap tahun ada turn by turn. Di mana tahun ini bukan turn saya untuk beraya pada 1 raya, 2, 3 raya. Tapi turn saya selepas 4 hari raya dan mungkin kita akan dapat cuti untuk beraya. Tapi untuk membalance, untuk memberikan satu keseimbangan. Di mana tekanan itu adalah real. Tekanan itu adalah besar sebenarnya, Zul. Pada masa yang sama untuk menguruskan keluarga, pada masa yang sama juga untuk menguruskan personal, perkara-perkara peribadi, persiapan raya, stok hari raya untuk story-story stok hari raya, tuntutan kerja kalau kita ada breaking news dan sebagainya. Jadi kita aturkan, macam saya aturkan pada awal. Kalau kita tahu dalam Ashraf Awani ini, reporter atau wartawan kita tidaklah begitu banyak. Tetapi ada juga reporter-reporter yang memang akan bercuti raya. Jadi tuntutan kerja kita memerlukan stok raya. Dan apa yang saya buat sebenarnya, Zul, saya belikan pelepasan dahulu kepada rakan-rakan kita. Siapa yang nak beraya tahun ini, mungkin beliau ataupun mereka ini perlu lebih cepat untuk membuat story dan sebagainya. Jadi memerlukan tenaga kerja, memerlukan cameraman. Jadi saya berikan laluan dahulu, berikan ruang itu dahulu. Sementara itu saya katakan apabila 1 hari raya, 2 dan 3, kita akan terus kejarkan story apa yang saya nak, apa yang telah pun dirancangkan. Seperti hari ini saya ada baru saja selesai buat special report mengenai dengan pengemis raya. Lebih tenang apabila kita buat kerja masa raya sebenarnya dengan trafiknya dan sebagainya. Tapi pada masa sama untuk tuntutan itu adalah satu kerja hakiki yang perlu kita tunaikan. Tetapi pada masa sama juga tidak dialpakan, di mana untuk keluarga terutamanya persiapan raya. Bayangkan habis kerja lebih kurang jam 9, pergi ke Jalantar dan sebagainya untuk membeli barang dan sebagainya. Besok pagi-pagi ada lagi kerja dan sebagainya. Itu juga dengan urusan keluarga. Kita agak penat tetapi berbaloi sebenarnya. Sebab 2 tahun sebenarnya PKP, kita tidak dapat beraya ke kampung halaman. Macam saya balik ke Alor Gajah, Melaka kan. Kali ini excited, tetapi walaupun excited, kerja tetap kerja sebenarnya, Zul. Sian, baru kahwin tahun ni, tahun pertama, tapi itu yang dikorbankan. Faris, saya nak cerita juga mengenai liputan Faris semalam di Hari Raya kedua, di mana masalah bekalan air di 472 kawasan di seluruh negeri Selangor. Walaupun tempoh kegangguan bekalan air itu tidak lama, tapi mungkin Faris dapat ceritakan kisah yang Faris tak laporkan semalam apabila bertemu dengan mereka di Bukit Canggang. Ketika Faris berlintas langsung bersama dengan saya pada Awani 7.45 malam tadi, benar air tak ada. Kita tahu keluh resah mereka di mana 20 orang satu ahli keluarga balik beramai-ramai, tak dapat mandi, tak dapat nak membersihkan diri dan sebagainya. Tapi kemeriahan tu masih terasa. Bunga api tetap terpancar di belakang ketika cross semalam. Cuba ceritakan semalam masalah tak ada air di negeri Selangor semalam.
Okey, ini yang menarik sebenarnya. Bila selepas 2 tahun kan kita nak menanti raya sebenarnya, Zul. Mungkin ada yang main bunga api dan sebagainya. Semalam live pun macam Zul katakan, saya tak dengar apa yang diorang cakap earpiece ni sebab terlalu kuat mercun itu. Tapi ya, saya berada di Bukit Canggang untuk melihat bagaimana masalah air itu memberi tekanan kepada Aidilfitri Raya kedua untuk persiapan-persiapan dan untuk menanti ketibaan tetamu-tetamu yang datang untuk beraya. Tetapi ia tidaklah memudarkan semangat mereka untuk beraya sebenarnya, Zul. Masa saya membuat live mengenai dengan tak ada air dan sebagainya, masih ada sebenarnya sanak saudara yang datang ke rumah Abang Azman tu untuk beraya dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga ada silver lining lah kalau kita katakan kan, di mana rata-rata saudara mara beliau yang duduk di kawasan-kawasan yang ada air telefon dan katakan nak memandi, nak menumpang mandi, menumpang berehat dan sebagainya boleh. Jadi ada hikmah di sebalik benda yang berlaku, dan kalau hari raya sambutan itu semangat mereka mungkin sedikit sebanyak terganggu, tetapi kelihatan keceriaan raya itu tidak pudar. Rata-rata mereka terus beraya dan mengharapkan agar situasi itu selesai secepat mungkin. Dan alhamdulillah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Air Selangor sebenarnya amat kita puji. Dalam tempoh hanya 24 jam saja, jam 1 pagi tadi, jam 9 saya kontak balik bersama dengan penduduk-penduduk Bukit Canggang. Beliau mengatakan alhamdulillah telah pun ada air. Jadi apa yang dirancang sebelum ini mungkin mereka perlu balik awal, tapi kali ini apabila ada air, mereka stay di rumah itu dan teruskan aktiviti beraya bersama dengan keluarga tercinta. Jadi segala-galanya berjalan lancar dan mengikut track ataupun perancangan yang telah pun dirancang oleh mereka. Jadi ini ada perkara-perkara yang mengejutkan sebenarnya raya ni, Zul. Rayanya agak mengejut, tapi airnya tak ada pada raya kedua. Raya ketiga alhamdulillah diharapkan terutamanya di Selangor tidaklah berlaku perkara-perkara yang boleh mengejutkan lagi sebenarnya, Zul. Faris, kenapa ke Bukit Canggang semalam berbanding dengan kawasan-kawasan lain di negeri Selangor yang lain? Mungkin ada kontak ataupun kisah pernah berjumpa mereka pada bulan Disember lalu kerana liputan banjir, ataupun kenapa, Faris? Okey, dia sebenarnya secara logiknya, Zul. Kalau saya saya tinggal di Petaling Jaya. Rata-rata Petaling Jaya pulang ke kampung, pulang ke utara, selatan, pantai timur tanah air. Jadi di Bukit Canggang, di Hulu Langat ni adalah di mana kawasan kampung. Rata-rata kalau kita tahu Disember lalu pun saya pernah berada beberapa kali di Bukit Canggang. Ekoran banjir kan, banjirnya lebih kurang berapa 10 kaki, 12 kaki dan sebagainya. Jadi mengapa kita memilih Bukit Canggang? Ini adalah kerana ia adalah kawasan kampung yang sudah tentu terdapat rata-rata tetamu-tetamu ataupun sanak saudara yang pulang untuk berhari raya bersama dengan keluarga. Jadi kalau di rumah yang tak ada orang, mungkin dari sudut story itu tidaklah terlalu kuat. Kami pergi ke Bukit Canggang untuk melihat kalau ada keluarga besar. Bayangkan saya dengan pilot ataupun dengan cameraman, kami berjalan hampir sejam di Bukit Canggang. Pada awalnya tak ada siapa pun di luar. Saya pun macam pelik juga, tanya kepada cameraman, memang tak ada orang ke? Jadi kami pulang jalan sampailah ke rumah Abang Azman ni, di mana Abang Azman ni baru saja selesai beraya, baru sampai ke rumah. Dengan pakai baju raya, kami terus reverse kereta dan masuk dan bertanya, "Abang ada air tak?" "Tak ada air." "Okey, inilah tempat yang sepatutnya kami buat liputan." Dan tanya, "Ramai ke yang turun?" "Ramai, lebih kurang 20 ahli keluarga kat sini." Jadi situlah caranya kami untuk memberikan liputan yang lebih realistik, di mana kawasan yang memang orang ramai, ada sanak saudara yang pulang berbahari raya di kampung halaman, dan sudah tentu bila ramai ni sebenarnya, Zul, kalau rumah kampung lagilah bilik airnya mungkin 1, mungkin 2, kalau 20 orang tu kena queue lah macam kita kecil-kecil dulu balik ke kampung nenek kan. Jadi banyak boleh katakan krisis air ini memberi kekangan kepada mereka yang berada di kampung sebenarnya, Zul. Itu cerita semalam, tapi Faris Azman patutnya nanti besok dah cuti Besok masih lagi kerja. Saya perlu siapkan beberapa. Antaranya terdapat saya pergi ke pusara COVID untuk melihat bagaimana keluarga-keluarga yang telah pun melihat pusara ahli keluarga mereka yang meninggal dunia akibat COVID. Ada juga perayaan daripada Virginia, United States yang sempat saya rakamkan untuk kita titipkan di asrawani.com dan SR Pengemis Raya juga yang akan kami siarkan nanti. Itulah
cerita-cerita yang diusahakan ataupun berita-berita yang diusahakan oleh Faris Azman ketika hari raya ini, hari raya pertama, kedua dan ketiga sebelum beliau bercuti beraya. Terima kasih Faris kerana memberikan kisah di sebalik berita bersama dengan kami pada petang ini. Dari Kuala Lumpur, selepas ini kita ke Bumi Kenyalang pula bersama dengan Zuluddin selepas ini.